Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Fitness YouTube channel, sumber pop culture anda semua. Alright, so dalam video kali ni aku nak review sebuah filem yang baru saja tiba di pawagam, iaitu cerita yang berjudul Aquaman and the Lost Kingdom. But first and foremost, tiketnya jatuh pula. First and foremost, shout out kepada TGV Cinemas dan juga Warner Brothers Malaysia yang mana telah menjemput aku pergi menonton cerita ni dekat Hall IMAX. Satu pengalaman yang sangat-sangat best dan menarik jumpa orang-orang yang best, dan cerita tu pun okey lah. Okay, so aku akan bagi tahu kat korang semua what's about cerita Aquaman and the Lost Kingdom ini mengisahkan apa. Ianya mengisahkan tentang Aquaman ataupun Arthur Curry ini, yang mana sekarang ni mempunyai satu tanggungjawab yang besar. Bukan satu tanggungjawab, 3 tanggungjawab besar. Tanggungjawab tanggungjawab sebagai seorang suami, tanggungjawab sebagai seorang bapa, dan juga tanggungjawab sebagai seorang raja untuk Atlantis. Okay, so dalam Arthur Curry ini ataupun Aquaman ini mempunyai tanggungjawab yang besar yang dia kena pikul. Adalah satu lagi yang kata musuh, bukan musuh baru, musuh yang lama yang masih lagi berdendam kepada Aquaman ini, iaitu dinamakan sebagai Black Panther, yang mana nak membalas dendam ekoran daripada Aquaman yang telah membiarkan bapa kepada Black Panther ini mati lemas lah, senang cerita kan. So lepas pada tu, bukan tu saja, ada juga di mana Black Panther ini terjumpa dengan satu relik purba yang dinamakan sebagai Black Trident, yang adalah kisahnya untuk Black Trident ni, yang tu korang kena tonton sendirilah apa yang terjadi dan sebagainya. Okay, so kita pergi pula kepada what's good untuk cerita ni. Cerita Aquaman and the Lost Kingdom ini menawarkan kepada korang semua action. Dia tak adalah jam-pack, tapi elemen-elemen action di dalam cerita ni aku rasa quite banyak daripada Aquaman yang pertama. So benda tu adalah satu positive point lah untuk cerita Aquaman and the Lost Kingdom ni. Yang keduanya, kita dapat tengok satu relationship yang aku rasa aku enjoy, tapi dia ada rasa sedikit force, iaitu bromance di antara Aquaman dan juga Ocean Master. Aku rasa sepanjang korang tengok mereka berdua ni ada dekat screen tu, korang akan enjoy lah penlibatan mereka berdua ni dalam sepanjang daripada first act sampailah the third act of Aquaman and the Lost Kingdom. Yang ketiganya, cerita ni padat dengan komedi. Okay, cerita ni padat dengan komedi, dan itu adalah satu benda yang bagus dan tak bagus lah, nanti aku ceritakan kan. Ada banyak jenaka-jenaka yang aku rasa berjaya land, dan aku terhibur mendengar jenaka-jenaka tersebut lah. Akan tetapi itu adalah what's good untuk Aquaman and the Lost Kingdom. Tapi kita beralih pula untuk what's untuk Aquaman and the Lost Kingdom. Okay, tak dapat dinafikan, kita tahu DCEU berada di ambang pengakhiran, dan sebenarnya dah tamat dah pun right after Aquaman and the Lost Kingdom ini habis. So DCEU after this akan fully finish sebenarnya, fully finish. So aku faham kenapa orang takkan pergi menonton cerita ni, dan ada juga yang akan pergi menonton cerita ni lah. Akan tetapi daripada aspek filem saja untuk Aquaman and the Lost Kingdom, banyak kekurangan. Serius tak, banyak kekurangan. Pertamanya daripada segi storyline yang sangat-sangat bagi aku keanak-anakan, tidak mempunyai unsur-unsur kematangan yang kuat. Seakan-akan rasa kita yang dewasa ni menonton cerita ni, aku rasa macam alamak, baik aku bagi adik aku tengok premiere Aquaman and the Lost Kingdom, sebab penceritaannya tu yang sangat basic, penceritaannya yang sangat generic, yang aku rasa macam James Wan patutnya developkan satu cerita yang lagi serius lah daripada benda ni. Membuatkan aku rasa Aquaman and the Lost Kingdom ni tak rasa seperti satu comic book movie. In fact, dia rasa seperti satu popcorn movie. Dia rasakan macam seolah-olah Aquaman and the Lost Kingdom ini bukannya terletak dalam satu penceritaan detektif komik tau. Aku rasa macam tu. Walaupun aku tak baca DC, cumanya aku rasa seperti ini adalah satu filem yang luar daripada comic book movie. Aku rasa macam tu. Dan seterusnya, apa yang tak best juga, cerita ni tak konsisten. Daripada first act, second act, third act, dia menawarkan cerita-cerita yang berbeza. Cerita first act ni cerita pasal ni, cerita second act cerita pasal ni, yang lain pula. Yang ketiga, pengakhiran dia pun aku rasa macam lain pula. Dan seterusnya, villain lah cerita ni. Aku ingat ke daripada apa yang kita tengok trailer, kita nampak Black Manta ni dah powerful sebab dia jumpa satu relik purba ni, iaitu Black Trident tu. Memang Black Manta memang powerful. Aku ingat ke akan ada lah karakter-karakter yang akan mati supaya cerita ini akan ada rasa satu kualiti yang berbeza daripada cerita-cerita di CEO lain. Tapi tak, dia masih pergi kepada old formula of superhero, di mana
Oh, kalau kita takkan mati, kita akan selamat walau macam mana pun, kita ada plot armor dan sebagainya. Hai, kenapa cerita macam gini lagi? Aku tak faham. Diorang boleh buat cerita Aquaman and the Lost Kingdom ni lagi bagus tau. Dan lagi gempak lah. Sama seperti apa yang trailer itu tawarkan. Tapi in fact diorang tak berjaya. Cakap pasal villain lagi kan. Sampai kan aku rasa macam diorang ni nak fokus yang mana ni? Dia nak fokus Black Manta ke ataupun villain satu lagi? Sebab dalam cerita ni dia ada 2 villain tau. Dan kita akan rasa macam sekejap dia nak fokus yang Black Manta, sekejap dia nak fokus yang villain satu lagi. Sampai kan main villain tu tak terasa main villain tau. Sampailah pengakhiran dia adalah fighting scene yang aku rasa aku enjoy tengok. Aku cakap, ush, waduh siap scene ni kan. Lepas pada tu tiba-tibanya transition pula kepada villain yang lain. Aku cakap, apa ni? Pick one lah. Pick one as a, dia boleh nak munculkan banyak villain dalam satu movie. Cumanya pick orang kata tunjang utama, villain mana yang kau nak pakai ni. Tapi dalam cerita ni dia tak berjaya untuk identify dan juga explore identity tu, mana villain yang dia nak pakai. That's why aku rasa villain cerita ni pun weak juga, lemah juga. Seterusnya in terms of CGI, in terms of practical effect dan sebagainya, aku rasa dia tak adalah superb. Sebab aku dapat identify beberapa spot yang tak berapa cantik tau. Ataupun shot yang bukan shot yang tak berapa cantik. Maksud aku penggunaan CGI yang tak berapa cantik. Sehingga kan aku nampak ada scene, beberapa karakter yang aku nampak dia macam karakter dalam PlayStation. Aku cakap, alamak, kantoi mat. Kantoi CGI tak habis kat situ. Tapi overall daripada first act sampai third act tu aku rasa tak adalah teruk macam The Flash. Bagi aku it's just okay lah, so-so. Seterusnya apa lagi yang tak best untuk Aquaman ini adalah apa lagi cerita ni tak ada direction. Dia tak ada satu direction yang kukuh ke mana cerita ini nak pergi. Ya, aku faham cerita ni dah nak habis dan sebagainya. Tapi dia tak ada purpose tau. Dia rasa macam cerita ni adalah satu parodi ataupun satu komedi yang kau boleh layan dekat YouTube. Tapi ditayangkan dekat movie kat Power Gum. Itu apa yang aku rasa. Tetapi dia ada elemen-elemen yang menarik lah yang nak ditawarkan. Contohnya Jason Momoa, pulling factor kepada orang kenapa nak tengok cerita Aquaman. Aku tak dapat nafikan benda tu kan. Lepas tu action cerita ni pun best. Tetapi dalam pada best tu terlampau banyak kekurangan lah untuk cerita Aquaman and the Lost Kingdom ni. That's why Aquaman and the Lost Kingdom jatuh dekat rating 6/10 bintang yang aku bagi untuk Aquaman and the Lost Kingdom ni. Dan sebuah filem yang aku rasa popcorn film lah, yang mana kalau korang DC comic lovers kan, korang mungkin tak akan enjoy kot tengok cerita ni. Dengan karakter Aquaman yang agak downgrade sebenarnya. Lepas pada tu cerita ni merupakan sebuah filem yang kau boleh nak pergi untuk santai saja. Tapi sebab dia pakai title DC, that's why aku tak suka tau cerita ni. Aku tak suka benci tau. Tapi cuma aku rasa macam diorang boleh develop lagi bagus lah. Tapi apa yang nak boleh buat, apa yang nak dikatakan lagi, DCEU pun sudah tamat dan kita akan beralih kepada universe yang baru, iaitu DCU, arahan daripada James Gunn. But yeah, itu dia untuk review Aquaman and the Lost Kingdom. Yang aku rasa kalau korang nak bawa anak-anak pergi tengok cerita ni, yes, bagus. But if you are a die-hard DC fan, damn, aku rasa korang should disappoint lah kalau tonton cerita ni lah. Tapi as a casual audience, no, aku tak rasa dia orang akan disappoint. In fact, aku dapat menjangkakan mereka akan bagi rating 8 hingga 9/10 bintang lah. Ya, tapi aku faham lah kenapa tu lain orang, lain cerita rasa kan. So ya, itu dia review dia. Kalau korang semua dah tonton cerita Aquaman and the Lost Kingdom ni, korang semua boleh tinggalkan komen dekat bawah, bagi tahu aku rating dan apa yang aku kata best ataupun apa yang tak best untuk cerita Aquaman and the Lost Kingdom. Okay, so kita jumpa lagi untuk series What If pula. Okay, see you guys next time. Bye bye. Assalamualaikum.